إلى حضرته صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita menyambung bacaan kitab Fiqhul Manhaji, dan perbicaraan kita ni sebagai muzakarah, benda yang kita sudah buat, yang sering buat, dan kita terus buat lagi. InsyaAllah sambungan malam ni kita masuk bab kedua, solat. Muka surat 119. Kita dah selesai bab pertama dibincang pada kita, iaitu tentang taharah. Tentang taharah, bersuci, kemudian hukum bersuci, bahagian air, bekas-bekas yang boleh tak boleh, mandi, jabirah, tayamum, selesai. Kita masuk pula solat, bahagian kedua. Solat, huruf sad, kadang bunyi salat. Salat tu sayung. Solat, huruf sad, huruf dad. Orang Melayu tu payah nak sebut, dad lagi payah lah. Baik. Dalam bahasa Arab, solat kita terjemah sembahyang, digunakan dengan makna berdoa. Makna setengah-setengah kitab dia tulis solat di segi bahasa maknanya doa. Jadi kalau bahasa Arab solat tu makna dia doa di segi bahasa. Firman Allah Ta'ala, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan berdoalah untuk mereka. Salli, berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nabi diperintah oleh Allah supaya berdoa untuk sahabat-sahabat dia, dengan doa Nabi itu jadi tenteram. Maksudnya berdoalah memohon keampunan daripada Allah untuk mereka. Itu di segi bahasa. Salat makna dia berdoa. Dari segi istilah fuqaha, ini yang kita nak bincang ni, ialah ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kata solat ni perbuatan, perkataan yang tertentu. Dia bukan boleh buat yoga tambah, hak tertentu. Bacaan pun tertentu, bukan boleh tambah jampi serapah apa tengah bayang tu. Jadi bacaan yang tertentu, perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allah tu mula dia, dan diakhir dengan salam, assalamualaikum
wa rahmatullah. Mula dengan Allahu Akbar, sudah dengan wa rahmatullah. Jadi itu nama dia solat. Ia dinamakan sebagai solat kerana ia mengandungi pengertian kalimah tersebut, dan doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam sembahyang. Kalau di segi bahasa pun doa tadi dalam sembahyang ni ada macam-macam doa. Ihdinas siratal mustaqim, tu doa. Rabbighfirli, doa. Wajburni sampai habis. Allahumma hadini fi man hadait. Jadi ada doa-doa dalam solat. Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang menyeluruh. Nah, kita kata makan nasi, bukan nasi saja. Kan lauk ada, makan nasi dengan lauk panjang pula, tambah sayur. Ayah habaq makan nasi itu termasuklah sayur, lauk, asam, sambal apa pun tu. Itulah solat, ada doa dan ada lain-lain lagi. Baik, hikmat sembahyang. Sembahyang mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak. Kalau pengkaji-pengkaji mencari rahsia, jumpa banyak yang tersirat dari dalam solat. Cuma tuan kitab ni sebut pada kita ada beberapa perkara. Secara ringkasnya kita sebutkan sebagaimana berikut. Dia senaraikan ada 4 perkara hikmah solat. Yang pertama, mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, yaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hamba Allah. Ingat balik dengan solat ni lah, kita hamba bagi Allah. Sama ada kita bos, kita ketua, kita presiden, kita toke, kita apa semua, ke mana pun kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sembahyang manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya itu. Dia ingat balik. Kadang-kadang dia lupa balik. Bila sembahyang teringat dia hamba Allah. Dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Daripada bacaan tu ingat, oh dia hamba. Tadi Khalid lajak api kan, papai subuh keluar api, dia bos. Papai Zuhur dah hak bos tu pun tak jadi hamba. Teringat balik, memanglah hamba ni sepanjang masa, bukan masa solat ya. Dengan solat tadi ingat bahawa identiti dia sebenar, dia hamba Allah. Apabila seseorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain, ialah bila kita ghalib dengan dunia kita, dengan perniagaan kita, dengan kerja buat kita, berhubung dengan manusia, dengan orang ramai, dia ghalib, dia bawa, dia hanyut. Dengan solat patah balik. Maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya, tajdid, renew balik peringatan dia bahawa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Dia ni hamba Allah milik. Bila Allah milik ini, Allah nak buat ikut dia lah. Kita mau macam ni, kita mau badan kita sihat, Allah nak bagi kita sakit, ikut dia. Kita rasa kita nak macam ni, Allah nak macam lain. Ana urid, Patah Harap ada kata ana urid wa anta turid wallahu ya'lamu ma yurid. Saya nak macam ni, Mahmud nak macam ni, tapi Allah nak macam yang Allah nak. Allah tak nak macam kita nak. Sebab kita bukan Tuhan, kita hamba. Jadi dengan sembahyang subuh peringat sekali, 5-6 jam pula bayang zuhur, 2-3 jam balik pula asar, sejam 2 jam lebih. Maghrib, pas maghrib ni pendek sikit, isya tidur panjang, bangkit subuh pula. Jadi dengan solat ni boleh mengingatkan kita punya tugas kita
di bumi ini menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hamba ada dua, satu hamba Allah, satu lagi hamba syaitan. Dalam surah Yasin kita ada baca, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah ku bagi tahu pada kamu wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, kamu jangan sembah syaitan, kamu jangan jadi hamba pada syaitan. Wa an ya'buduni, jadi hamba pada aku. Jadi hamba tu dengan kita solat tadi dah ingat, dah boleh ingat kita hamba Allah. Bila hamba tak boleh buatlah pandai-pandai kita. Yang kedua, jiwa manusia dan tetap sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Dengan solat tadi, kemah dia boleh ingat balik yang bagi bantuan, yang bagi nikmat sebenar-benarnya Allah. Allah yang bagi nikmat. Sehingga orang dia faham bila ada duit, kan, biasa orang cakap bila ada duit boleh buat segala-galanya. Jadi yang begitu duit. Dan ingat, orang ada duit tak boleh buat. Tapi kalau tak ada duit, segala-gala tak jadi. Ada duit tak boleh beli, lena tak boleh beli. Kita duit banyak, lena tak boleh beli, tak ada jual, tak ada abang saya, tak ada, tak boleh. Tapi kalau tak ada duit, tak lena, tak lena. Kita dah biasa ada duit. Ada duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau tak ada duit, jadi tak sihat. Tak ada duit tak sihat lah. Duit bukan segala-galanya. Allah yang bagi tu Allah. Ada orang tak ada duit, dia beri lena, Allah bagi dia lena, dapat relax. Jadi yang bagi nikmat sebenar Allah. Sekalipun dia melihat di dunia ini pada zahirnya terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya. Zahir biasalah, yang bantu kita isteri kita, bantu kita kawan rakan kita, yang bantu kita macam-macam lah kita nampak. Tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudahkan sebab-sebab tersebut kepada manusia. Allah bagi mudah, yang jauh jadi dekat, yang sikit jadi banyak, yang banyak jadi mudah. Lagi cantik, yang mudah tu ada pula berkat. Yang kita hujung tu hak cantik lah berkat. Kalau banyak pun tak berkat, tu yang jadi selalu. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan mengingatkan manusia bahawa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah yang Maha Esa, yang memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan mudarat dan manfaat, serta yang menghidupkan dan mematikan. Kan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta bantuan. Jadi kita tempat minta, tempat kita tuju, tempat kita sandar Allah. Dengan sembahyang ni kita ingat yang memberi nikmat, Al-Mun'im, yang memberi nikmat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain penyebab ataupun asbab untuk dapat nikmat. Tu hikmah yang kedua. Yang ketiga, manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa sembahyang untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dengan solat ni boleh patah balik, taubat ni kembali pada Allah. Dan kita lajak balik, lajak balik. Dengan solat tu kita, dia panggil apa? Untuk bertaubat kepada Allah dosa, daripada dosa ni ada yang sedang, ada yang tak sedang, ada yang tergalit, ada terlajak, ada terjatuh, ada tersasul. Ini kerana manusia dalam masa sehari semalam sentiasa terdedah kepada melakukan maksiat, sama ada secara sedar atau tidak. Dalam masa panjang ni kadang kita sedar dia memang kita buat benda yang Allah larang. Ada tak sedar, cakap lajak. Hak lagi tak sedar ni, sembang lajak.
Tak sedar lagi, ingat yang lajak, ingat yang bukan-bukan. Jadi itu benda dosa. Oleh itu sembahyang yang dilakukan berulang-ulang kali dari semasa ke semasa akan menyucikan dirinya daripada segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Sembahyang itu sendiri sebagai penghapus dosa. Kita sembahyang maghrib, antara maghrib dan isya ni, kalau ada silap salah, solat isya boleh menghapuskan salah tadi, selama mana tidak melakukan dosa besar. Dosa kecil terhapus. Daripada zuhur sampai asar, solat zuhur, solat asar, celah-celah tu ada tersilap, tersalah, melakukan dosa. Dengan solat tadi boleh menghapuskan kesalahan. Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sembahyang 5 waktu seumpama sungai yang mengalir dengan air yang begitu banyak di pintu rumah seseorang kamu. Setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Jabir menceritakan, Al-Hasan telah berkata, dan demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran sedikit pun. Orang yang kalau selalu dia mandi, dia bersihkan badannya, dia bersihkan badan, tambah lagi guna shampoo, guna sabun, setelah lama guna sintuk, baru shampoo, badan dia bersih. Mandi, selalu mandi, bersih, wangi dah. Begitulah orang yang sembahyang. Jadi lekat sikitnya kotor, dah basuh. Lekat sikit kotor, basuh. Lekat sikitnya tak ada melekat lagi, sudah basuh. Basuh tu maksud mengerjakan salat. Maka orang tu sudah tentulah dia bersih daripada dosa. Maksud kotoran di sini adalah kotoran maknawi. Jadi bukan nampak, maknawi tak nampak. Segi makna iaitu apa dia yang kata kotoran maknawi? Dosa. Nak bersih dosa ni dengan salat. Terdapat juga hadis lain yang memberi makna yang sama, iaitu hadis di sisi Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah SAW, maka yang demikian itu, iaitu mandi 5 kali sehari di sungai yang mengalir, umpama sembahyang 5 waktu, Allah menghapuskan kesalahan dosa dengan menunaikannya. Dengan kita tunai solat, hapus dosa. Cuma hak duk bincang ni, solat yang macam mana? Itu yang kita nak bincang depan ni. Takat solat gerak-gerik, angkat, lepas tu tak ada apa, beralih kiri kanan ni, tu gerakan sebagai yoga. Baca pun dia tak faham makna, tu macam jampi serapah. Jadi solat ni boleh menghapus. Solat yang macam mana? Solat yang cukup dia punya rukun, tepat dia punya syarat, penuhi dengan adab-adab, dan ada di sana khusyuk. 4 benda ni barulah kata mendirikan solat. Kalau rukun pun cangkelewang, faham no cangkelewang? Sakedah tak kena banyak, dia gawang gitu ya. Mayang pun tiru tu gawang, angkat tangan sampai atas pun. Sebab dia tangan aku panjang dulu apa? Tak kena. Jadi bila tak kena rukun, tak kena syarat, dia semayang tak tutup aurat atau tak menghadap kiblat, sembahyang tu tidak menepati yang kata boleh menghapuskan dosa tadi. Sembahyang akan menjadi makanan pengisian yang berterusan kepada akidah, keyakinan kepada Allah di dalam hati. Jadi solat ni makanan. Kalau tak makan kita lapar, tambah kita perut gastrik ni Allah. Pukul 10 tu kalau tak pagi menyerok silap sikit patutnya kena buat nasi lemak 3 bungkus. Ada orang macam tu lah. Hari ni dia makan kari pak sebiji pukul 10 lagi dia kalau perut dia cakap wardu, perut cakap wardu pasal lapar. Macam tu lah solat ni pengisian rohani.
Kalau tak solat, masa kosong. Pengisian kepada akidah, keyakinan kepada Allah dalam hati. Sesungguhnya kelalaian dunia dan gangguan syaitan berperanan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut, sekalipun ia telah pun tertanam dalam hati. Jangan kita duduk atas dunia ni, dia macam-macam, dia boleh jadi ghalib. Kita ligan dunia, kita lupa ada yang ligan kita. Kita ligan dunia, yang ligan kita siapa dia? Maut. Maut ligan kita, maut ligan dapat. Kita ligan dunia belum tentu. Kadang dapat, kadang tak dapat. Ada orang yang dia sampai dia buat kerja seminggu 8 hari. Seminggu 8 buat kerja ligan dunia. Tapi ingat, maut ligan dia. Hak satu yang ghalib tu. Ghalib. Jadi bila solat tadi dia kata apa, ulang ni, pengisian yang berterusan kepada akidah, keyakinan kepada Allah. Dalam Fatihah tu ada akidah Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Teringat kita hari akhirat, hari pembalasan. Balas ni apa dia? Balas ni yang buat baik, balas baik. Kita nak tambahlah hak baik tu bagi banyak. Apa dia jenis baik yang kita kena buat? Yang jahat balas jahat. Kok kita buat baik jadi jahat. Jadi boleh tambah. Dia ghalib, lalai tu. Lalai ni kita lalai pasal apa? Pasal ada yang ganggu, syaitan. Syaitan ni memang dia kerja dia bagi, dia tarik, dia umpan bagi kita ghalib dan lalai. Tu kerja dia. Jadi sebagai hamba dengan solat tadi, ya dia boleh patah balik. Ini hikmah sikit banyak bukan ini, banyak lagi kalau orang yang mencari. Sekurang-kurang 4 ni. Pertama, kita ingat kita hamba bagi Allah. Bila hamba ni, ya dia kena buat cara dia hamba. Kalau kita ada pekerja kita ada 3 orang pekerja kita contohnya, atau toke ni ada pekerja 3 orang. Hak seorang pekerja kita ni dia patuh sungguh. Kita kata macam ni, dia buat semua. Hak nak buat 2, dia ni kan tak patuh, dia tuang banyak. Kita abang lagu ni, dia buat lagu tu saja, bantah. Hak nak buat 3 lambat faham, dia nak buat tapi lambat faham. Dia lambat faham, kena ulang banyak kali. Mungkin dia lembam sikit. Kita ada 3 pekerja. 3 ni kalau kita tuan, hak mana yang kita berkenan? 1, 2, 3 objektif soalan. 1, 2, 3 sudah tentu kita pilih hak nak buat satu. Gambar macam tu kita dengan Allah. Kita ni buat yang Allah suruh ke, ataupun putak belit ke, ataupun lambat faham. Kita hak mana? Tadi kita dengan pekerja kita. So kan kita ni anggap kita pekerja kepada Allah Ta'ala. Sudah tentulah Allah berkenan kepada hamba yang baik, yang patuh, yang taat, yang tak lalai, yang tak bangkang Allah SWT. Itu sama satu. Nombor 2, boleh ingat yang bagi nikmat. Yang bagi nikmat ni Allah. Kita makan nasi, bukan sekat nasi tu. Nampak Allah yang bagi kita boleh makan nasi. Ada orang nasi duduk depan tapi dia tak lalu. Nasi tak payah tengok nasi dia macam mana tu, keluar habis dia tengok nasi tak lalu. Ada orang lalu tak ada nasi, lalu tak sangka nasi tak ada. Kita ni nasi ada, dia bagi lalu pula, kenyang makan tu kan lajak tu sampai pibuh perut betih, punya lajak. Jadi dapat nikmat, ingat Allah yang bagi nikmat. Nikmat sihat, Allah bagi sihat, Allah bagi segar. Allah nikmat macam-macam Allah bagi pada kita. Dengan solat ingat yang bagi nikmat. Yang ketiga, dengan solat tadi kita boleh patah balik taubah. Taubah ni kita kembali kepada Allah. Kita ingat dan kembali pada Allah. Mana-mana yang silap, dengan kita solat yang tepat, kesilapan, kekhilafan tadi terhapus sebagai kafarah dosa-dosa yang kita lakukan. Ialah mata kita, telinga kita, tangan, kaki yang kita baca dalam kitab Bidayah Hidayah tu, dia ada silap.
Dia silap-silap tu cara nak padam dia dengan solat. Yang keempat, hikmah solat ni apa dia? Dia merupakan makanan kepada rohani kita. Apabila kelupaan itu berterusan disebabkan kecenderungan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwat serta sahabat-sahabat, maka lupa tersebut akan bertukar kepada menentang dan engkar. Mula-mula dia lupa, dia ralik tu pasal dia layan, dia ikut nafsu. Lama-lama bukan takat nak ikut, dia menentang perintah Allah. Keadaan samalah seperti sepohon pokok yang terputus bekalan air. Kita tanam pokok ni akak dia ke mana tu siapa api cangkui, maka akak tadi tak dapat air. Pokok tu tengok siapa dahulu ni, hari ni 10, esok 10, tengok tu kering lah, pasal dia putih. Macam itulah terputus dengan hubungan dengan Allah, tak solat. Bila terputus tu, lama dia renggang langsung. Sebab tu kepada orang yang ikut pengajian, duk mengaji lama, tuan-tuan ikut kuliah ni, kita Islam alhamdulillah kita peluk. Kita dah peluk Islam. Islam ni kena peluk. Peluk ni dia tak jatuh. Kan? Kalau pegang sikit dia jatuh. Kena peluk betul-betul. Nak peluk Islam ni dia kena beres yang wajib. Kemudian kena tambah yang sunat. Kemudian ambil lagi yang ada adab. Mula-mula kalau dia mudah tinggal yang ada, tak berkira masuk pi kaki mana masjid, kanan boleh, kiri boleh, masuk ke bungkuk boleh. Tu dia tinggal adab. Lama-lama bila dia biasa tinggal adab, makan tak baca doa, minum tak baca doa, isap rokok tak baca doa. Isap rokok ada doa kan? Dia tinggal yang ada, lama-lama mudah tinggal yang sunat. Sunat saja dia mewah, tak bayar sunat. Lepas Isyak dia boleh balik. Kalau tau orang sini alhamdulillah buat ni di tempat lain tu, dia balik sembahyang sunat memang afdal di rumah. Tapi kau balik rumah jumpa singgah dalam kedai burger tu, galut mula tinggal yang sunat. Dah biasa tinggal yang sunat, dia pun kata sunat saja. Lama-lama tinggal yang wajib. Tak dah Jumaat hari ni, Jumaat tak dah, mula tinggal Jumaat tu. Lama-lama dia buat Jumaat hari Selasa. Tu. Bila dah mula tinggal yang wajib, lama-lama dia tinggal Islam. Tu kena jaga tu. Adab, lepas adab tu sunat, lepas sunat tu wajib, lepas wajib tu Islam. Jadi orang boleh tinggal Islam. Orang ni pasal dia wajib pun tak buat dah. Wajib pun dia tak buat. Hak sunat jauh sekali lah. Adab tak ada apa lah. Tu kita ahli mengaji tu, duk tambah, duk topak mengaji tiap hari, tiap bulan kita mengaji. Jaga Islam yang kita peluk sesungguhnya, jangan bagi jatuh. Selesaikan yang fardu, tambah-tambahlah yang sunat. Tak wajib kita tambah. Dan jagalah adab-adab. Bila semayang tu tak semayang, dia terputus. Terputus ni pokok dia layu mati dahulu satu-satu. Lepas tu tumbang pokok tu. Bila dia mati tu, kalau tak tumbang pun anak-anak mudah makan. Macam itulah orang yang tak solat, dia terputus. Yang menyebabkan ia menjadi layu buat seketika, kemudian ia akan mati sehinggalah pokok tersebut akan bertukar menjadi sebatang kayu api yang kering. Tetapi seorang Muslim apabila sentiasa menunaikan sembahyang, ia akan menjadi makanan kepada imannya dan akan menyebabkan dunia dan segala bentuk kelalaiannya tidak mampu melemahkannya atau mematikan iman di dalam hatinya. Jadi iman ni dia kena bagi subuh. Subuh dia macam mana? Salah satu nak bagi subuh, tunai solat. Ni hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit sejarah sembahyang disyariatkan. Kita sembahyang ni mula bila yang Allah perintah.
Sembahyang merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi. Dia syariatun qadimatun, syariat yang lama Allah tu, daripada Nabi dulu. Nabi yang dulu pun Allah syariatkan solat. Cuma dia bentuk tak sama, bilangan tak sama. Tang solat tu memang syariat dari dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dengan Nabi Ismail. Kan dalam Quran cerita Nabi-Nabi, sedikit cerita Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia menyuruh ahlinya bersembahyang dan menunaikan zakat. Dia adalah seorang dari yang diredai di sisi Tuhannya. Mana perintah ni bukan kita umat Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi yang lain pun macam tu juga. Dia suruh siapa? Ahlinya. Ahli ini isteri dan anak-anak suruh solat. Agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa alaihissalam juga telah mengenali ibadat sembahyang. Agama Nabi Ibrahim apa dia? Islam lah. Nabi-Nabi semua agama Islam. Cuma millah Ibrahim, pasal Ibrahim ni dia panggil Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi semua. Allah telah berfirman di atas lisan Nabi Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa dia adalah satu orang yang Allah bagi kemampuan boleh bercakap masa kecil. Banyaklah. Dalam satu hadis dia sebut 3 hadis tu campur-campur lagi. Ulama kata ada 10 orang yang boleh cakap masa kecil, 10 ke 12 orang gitulah. Salah seorangnya Nabi Isa. Nabi Isa ni bila dia lahir mai ke dunia, dia tak ada bapa. Orang taman tu riuh. Nampak hampir jahat dengan siapa? Kata agak Siti Maryam. Siti Maryam lah kali dia tunjuk tanya budak ni, pak dia seperti dia tanya budak ni. Orang taman tu terkejut. Taman tu ke kampung tu ke kawasan tu ke? Budak kecil nak cakap macam mana? Maka Nabi Isa cakap masa duduk merah ni. Nabi Isa kata apa? Inni Abdullah, saya hamba Allah. Terkejut. Biasanya budak kecil teriak, ya? Tata dia kata inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab, Tuhan bagi pada saya kitab. Tuhan bagi kitab, akan bagi kitab. Kemudian panjang-panjang lagi, wa awsani bis salah, Tuhan perintah pada aku sembahyang. Wa zakah, Tuhan perintah zakat. Madum tu hayya, selama mana hayat di kandung badan. Walam yaj'alni jabbaran 'asiyya. Ada ayat tu, ayat surah Maryam ayat 29 sampai 36, tuan-tuan boleh balik rujuk. Nabi Isa bercakap, antara yang dia bercakap tu, wa awsani bis salah, Tuhan perintah sembahyang. Makna Nabi-Nabi dia bawa dua lah. Contoh Nabi Isa dengan Nabi Ismail. Dalam semua Nabi-Nabi memang solat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, baginda SAW bersembahyang 2 rakaat setiap pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Ini syariat dulu, syariat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad meneruskan syariat Nabi Ibrahim sebelum dia diperintah, diwahyu dengan syariat yang baru. Setengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua sembahyang inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi SAW, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Jadi ada 2 penafsiran.
petang pagi ni iaitu solat waktu petang dan solat waktu pagi. Ada juga penafsiran wasabbih ni bertasbih. Jadi dekat-dekat nak maghrib tu eloklah ada aktiviti zikir. Dan waktu tu di pasar malam berancak kan? Atau yang payah ya. Kalau orang kampung dengan lembunya, orang taman dengan golfnya, orang tepi pinggir ni dengan pasar malamnya. Dekat nak maghrib tu ambillah masa beberapa minit. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Tuan-tuan rojoklah kitab Bidayah kita mengaji tu, cantik waktu tu baca 4 surah. Tuan-tuan boleh hafal lah surah ni sambil naik kereta boleh. Surah wasyamsi waduhaha wal laili iza yaghsha qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu al-ashi waktu petang. Waktu pagi tu lepas subuh bagilah ada tasbih sikit ya. Program lepas subuh ada 4 agenda. Agenda pertama pengurusi mengambil tempat lah. Agenda pertama program lepas subuh bagi ada 4 benda. Satu zikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga apa dia? Zikir, baca, berdoa, yang keempat tafakur. Ambil sat. Zikir sikit ada subhanallah ke apa ke, baca Quran, ambil Quran, bacalah barang sejuis, setengah juis muka, sebaris, sepipi, baca ikut kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai tak ada baca. Metro khatam dah tadi. Metro tu tebal. Ada apa muka soal? Saja nak test. Tak boleh jawab. Metro boleh sinak, FB lagi. Kita say lah. Dalam telefon tu ada kan Quran pada, tapi dia duduk kes lah je. Kes lepas. Baca Quran sikit. Tak boleh banyak kita kalut. Bacalah semuka. Cukup lah setengah muka. Jangan hari itu berlalu tanpa ada isi Quran. Quran ni dia semasa. Dia kadang-kadang kita nak baca hak semasa. So abang ni kan betul tambah baca hak kemarin. Hak kemarin dengan hari ni berlainan. Tambah hak minggu sudah cerita basi lah. Hak minggu sudah tu kawan tu mati dah, kita dah baca. Itu sahabat. Quran ni dia hidup. Cerita Nabi yang Isa tadi ni lama dah, tapi masih hidup ada. Cerita Nabi Yahya, cerita Quran ni dia masih. Jadi ambillah yang hidup. Jangan sampai tuan rumah tu mati baru Quran hidup. Kita mati barulah Quran hidup, pakat baca lah. Anak kita hak balik sekudai pun ambil baca, hak balik UUM baca, hak balik Jerlul lagi awal dia balik baca. Balik baca tak betul, dia jarang-jarang baca. Dia waqaf bila penat. Minal hijarati lama. Roti lama penat roti. Jadi biar Quran tu hidup masa kita hidup. Jangan Quran tu mati masa kita hidup. Bila Tuhan tu mati baru Quran hidup. Ini tak cantik. Jadi apa tadi? Baca Quran, berzikir, baca Quran, ada doa. Doa ni minta lah. Jangan doa pun kadang-kadang kita malas. Saya selalu sebut orang yang malas doa dia angkat tangan, ya Allah macam biasalah, ya Allah amin wasallam. Itu malas, kita malas. Jadi doa ni banyak kita nak merayu pas subuh. Satu lagi kena tambah pada tafakkur. Bagi ada tafakkur. Tafakkur ni duduk saat melengusai umurku berapa, apa yang aku boleh tambah, apa nak kena tambah, padankah dengan aku buat ni, apa silap aku kemarin silap, takkan hari nak silap pula. Kan kita naik motor jatuh lopak tang tu lopak tak kamu JKR tak main tembung ni, kita berdarah juga, jatuh juga. Macam itulah kesilapan kita. Jadi bil asyi wal ibkar, bertasbih pada pagi dan petang. Pagi ni bila? Pagi lepas subuh. Petang sebelum matahari jatuh. Jadi ada dua penafsiran. Tadi maksudnya solat syariat Nabi Ibrahim, solat pagi, solat petang. Jadi tafsiran yang kedua memang aktiviti bertasbih, ada zikir waktu pagi dan waktu petang. Kemudian kita tengok pula sembahyang yang diwajibkan. Ini kita tak boleh lajak tak kata ya. Kan dia kuliah maghrib, Ustaz Abang lah. Ustaz pesan kat saya jangan lajak.
Kalau ceramah boleh. Kuliah maghrib takat isyak. Kuliah subuh takat matahari naik. Kalau lajak dia gila. Gila bercakap. Okay, yang penting kita malam ni kita ambil 2 poin. Poin pertama tadi hikmah. Poin yang kedua apa dia, sejarah solat. Dan solat ni kita kena jaga. So dia imaduddin, tiang agama. Solat ni tiang agama. Kalau tiang ni reput, dia akan runtuh ni. Tiang ni anak-anak apa, dia mengkat, runtuh ni. Jaga solat. Dan solat yang sebenarnya, yang kata mendirikan solat, saya ulang balik, sempurnakan rukun, sempurnakan syarat, jaga adab, pastikan ada khusyuk. 4 ni baru nama menunaikan solat. Kalau ada 3 atau 2 belum cukup lagi. Sama-sama kita telaah, kita muzakarah lagi, kita betulkan biar sembahyang kita sembahyang yang berkualiti. Salah silap lepas-lepas, kita minta Allah bantu kita, Allah ampun kesalahan-kesalahan kita. Umur panjang, kita sambung pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang 18 bulan 4. Betul tak? Tu tengok aja jual tadi. Tahun ni saya miss banyak, minta maaf. Sampai gila mana dah kena miss. Kena station lah apalah. Kita betul lah 18 bulan 4. Sebelum 18 bulan 4 tu ada 10 bulan 4. 10 bulan 4 ni saya berhajat nak buat kenduri walimah anak saya. Saya jemput Al-Fadhil Tok Imam dan semua ahli jemaah yang ikut kuliah ni di buat kenduri di kediaman saya. Abang pondok selekeh abang kediaman. Di kediaman saya di Derang pada 10 bulan 4, iaitu hari Jumaat, selepas solat Jumaat sampai malam. Semua dijemput muslimin dan muslimat kenduri sambut menantu yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.